57,519 kes keganasan rumah tangga dilaporkan dari tahun 2010 hingga Mac tahun ini. Dan daripada jumlah itu, 40% atau 23,212 kes melibatkan wanita sebagai mangsa. Statistik membimbangkan itu antara yang diperjelas kepada Barisan Senator dalam persidangan Dewan Negara hari ini. Dan untuk laporan penuh, kita terus sahaja bersama Andy Reza Rohadian. Andy, silakan. Ya, Syuhada, bagi kes keganasan rumah tangga yang disebutkan itu kebanyakannya membabitkan jenayah seperti rogol, sumbang mahram, kesalahan luar tabi'i dan juga rogol, dan kesemuanya adalah perbuatan jenayah di bawah kanun keseksaan. Dalam pada itu, di pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, agensi yang berkenaan akan meningkatkan pemantauan selain memberi bantuan perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga secara berterusan. Ia termasuk mewujudkan garis panduan pengendalian kes keganasan rumah tangga, memberi bantuan kaunseling dan juga menggubal akta-akta yang berkaitan. Sementara itu, bagi penderaan kanak-kanak pula, sebanyak 28,365 kes dilaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dari tahun 2010 hingga tahun 2016. Dan di sebalik angka tersebut, pihak berkuasa telah menyaksikan peningkatan dalam jumlah kes yang dilaporkan. Peningkatan jumlah kes yang dilaporkan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahawa masyarakat secara umum mengetahui dan mempraktikkan hak mereka seperti yang digariskan di bawah akta ini. Hal ini juga membuktikan bahawa tahap kesedaran masyarakat terhadap kesalahan keganasan rumah tangga turut meningkat. Tuan Yang di-Pertua, KPWKM positif terhadap keberkesanan akta-akta ini dalam membentang kejadian keganasan terhadap wanita dan penderaan serta pengabaian kanak-kanak. Baiklah, ini pula mengenai operasi primis makanan. Dewan Negara turut dimaklumkan sebanyak 124,254 primis makanan telah diperiksa menerusi operasi berkenaan dengan 2,422 daripadanya telah diarah untuk ditutup. Itu rekod pada tahun 2015. Untuk tahun lepas pula, 2,703 primis makanan telah ditutup selepas 131,165 diperiksa. Baiklah, menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, pada tahun 2015 saja sebanyak 8,201 kompaun dikenakan terhadap pengusaha premis makanan yang tidak mematuhi peraturan kebersihan makanan 2009 di bawah Akta Makanan 1983. Manakala pada tahun 2016 sejumlah 12,770 kompaun telah dikeluarkan. Datuk Seri Dr. Hilmi turut memberitahu 309 kompaun telah dikeluarkan kepada pengusaha premis makanan yang gagal memastikan pekerja asing untuk mendapatkan suntikan anti-tifoid dan menghadiri latihan pengendalian makanan seperti yang diperuntukkan menerusi akta berkenaan. Suntikan anti-tifoid bagi mengelak demam kepialu, penyakit yang disebabkan oleh bakteria menerusi makanan dan minuman yang tercemar oleh najis. Tuan Di-Pertua, melalui pemantauan yang dijalankan oleh KKM dari Januari hingga Mac 2017 terhadap pekerja asing yang bekerja sebagai pengendali makanan di premis makanan, seramai 4,830 orang pekerja asing telah diperiksa semasa pemeriksaan premis makanan dijalankan. Daripada jumlah tersebut, didapati seramai 905 orang ataupun 18.7% tidak mendapatkan suntikan anti-typhoid dan 1,145 ataupun 23% tidak menghadiri latihan pengendalian makanan seperti yang telah diperuntukkan di bawah peraturan kebersihan makanan 2019 Akta Makanan 1983. Dalam hal ini juga Baiklah, seperti biasa Dewan Negara akan ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang nanti dan akan diteruskan dengan sesi perbahasan rang undang-undang oleh kementerian yang berkaitan. Laporan penuh perkembangan dari Dewan Negara akan kami bawakan kepada anda dalam Berita Nasional RTM. Juga jangan lupa untuk menyaksikan kupasan mengenai isu semasa dalam segmen bersama Ahli Parlimen 8.50 malam nanti dan juga laporan penuh sidang Dewan Negara dalam segmen Parlimen 13 10.30 malam nanti. Setakat ini dahulu, saya Andy Reza Rohadian kembali bersama Syuhada di Angkasa Puri.